Okey, so sekarang saya teruskan perbincangan mengenai kursus-kursus yang ditawarkan serta merit serta sedikit taktik-taktik yang anda boleh guna untuk membuat permohonan. So saya tak boleh lari daripada meminta anda membaca penafian ini sebelum teruskan. Dan saya terus ke Excel sheet tadi ya. Di mana kali ini saya nak sentuh sedikit mengenai diploma kejuruteraan proses operasi minyak dan gas di Universiti Malaysia Sabah, yang saya letak warna hijau. Kemudian Politeknik Konvensional ada menawarkan diploma kejuruteraan proses petrokimia dan diploma kejuruteraan mekanikal juga petrokimia. Okay, so please remember ada mechanical petrokimia, proses petrokimia dan satu lagi di Universiti Malaysia Sabah, UMS, ada kejuruteraan proses operasi minyak dan gas. Mari kita pergi ke trend permohonan. Okay, kita pergi ke trend permohonan. Mari kita lihat kita terus ke lepasan SPM ke Universiti Malaysia Sabah dan kursus yang kita nak semak adalah diploma kejuruteraan proses minyak dan gas. Kalau kita lihat 6,000 lebih permohonan di satu universiti saya tak mungkin tawaran adalah sebegitu banyak dan merit yang diperlukan adalah 80.32. Cuba bayangkan. Tetapi kursus yang sama kepada calon-calon yang memang bertekad nak sambung belajar dalam bidang minyak dan gas atau petrol, minyak dan gas, petroleum, petrokimia. Dalam trend permohonan untuk SPM bahagian Politeknik, kita cuba cari diploma kejuruteraan petrokimia, instrumentasi petrokimia, mechanical petrokimia. Itu dia 1892 permohonan di Politeknik konvensional. Ada banyak politeknik tapi saya tak pasti berapa banyak politeknik yang menawarkan. Kita boleh lihat nanti. Mechanical petrokimia perlu merit 57 saja berbanding dengan Universiti Malaysia Sabah tadi perlu merit sampai 80 dan cuma satu universiti, sedangkan untuk politeknik konvensional mungkin lebih daripada satu politeknik konvensional menawarkan kursus ini. Kejuruteraan proses petrokimia pula ada trend permohonan yang menurun. Okay, so itu kita boleh abaikan. Permohonan pun pada kiraan saya mungkin 2187 tak banyak. Bila betul-betul nak merit, nak perlu 56.3 saja. So why not? Kenapa tidak? Mereka yang nak melanjutkan ke bidang petrokimia, minyak, petroleum, gas, bioproses, mechanical berkaitan dengan petrol dan gas. Sini ada dua pilihan atau lebih. Anda kalau rajin cuba cari dua atau lebih di dalam Politeknik konvensional. Universiti Malaysia Sabah, kursus yang sama itu sudah pasti adalah untuk calon-calon yang mempunyai merit yang cukup tinggi. Apakah Politeknik Prima menawarkan kursus tersebut yang berkaitan dengan minyak dan gas? Mata kasar saya tak jumpa, tapi segala sumber ini saya bagi kepada anda untuk kaji sendiri dan sila buat keputusan yang terbaik. Untuk makluman, saya sering kali sebut saya beri perkhidmatan
sokongan, decision support anda, sebenarnya a big thank you, a big applause untuk unit pusat universiti UPU ini yang menyediakan analitika seperti ini yang boleh diakses oleh kita untuk melihat trend permohonan dan membuat. So the real decision support system is developed, is given to you by UPU, not me. Saya cuba mengambil, membuat penilaian, perhitungan, penakulan sendiri dan explore serta mempersembahkannya sahaja kepada anda semua. So di kesempatan ini I have to thank unit pusat universiti, begitu juga calon-calon semua. Mungkin ramai yang tak tahu atau tak pernah jumpa atau tak diberi tahu tentang perkara ini. Again, saya nak ulang, information is wealth. Sekarang sudah tahu, gunakan maklumat yang ada sebaiknya. Dalam satu video permohonan UPU langkah 4 yang langkahnya terlangkau, langkahnya tak ada. So video itu saya ada mohon maaf. Saya ada beri pembetulan dan saya perlu sebut di sini. Kita boleh nampak trend sehingga tahun 2020 ini bermakna, kalau saya tak silap, adalah trend calon SPM 2019 memohon pada tahun 2020. Anda adalah calon SPM 2020 memohon pada tahun 2021. Okey, mari kita balik kepada senarai kursus tadi. So sudah habis bahagian Polytechnic Premier dan conventional community. Okay, so di college community, this is where my students yang mempunyai merit kurang daripada 50 atau kurang daripada 45. Ada banyak kursus sijil yang ditawarkan di college community untuk anda, okey, yang bertaraf sijil. Dan bila sebut taraf sijil, okey, saya bawa anda ke IKBN, okey. So di IKBN ada kursus-kursus sijil yang dinamakan sijil lanjutan. Okey, so sijil lanjutan mungkin perlu sedikit lebih merit berbanding dengan sijil biasa. So kalau saya nak susun balik dari bawah, yang pertama dari bawah sijil, kemudian sijil lanjutan, kemudian diploma. Dan diploma ini saya perlu sentuh sedikit berkaitan dengan diploma kejuruteraan dan diploma teknologi kejuruteraan. So sudah pasti diploma teknologi kejuruteraan dia satu tangga di bawah diploma kejuruteraan. Saya ada murid yang saya pernah bantu di mana dia tak dapat apa-apa tawaran daripada UPU. Saya syorkan supaya dia membawa satu surat rayuan bersama ibu bapa pergi ke satu edtech, satu edtech yang berhampiran dan dapat mengikuti kursus diploma teknologi kejuruteraan elektronik. Kemudian selepas 3 tahun dapat diploma. Memang susah nak dapat kerja, tapi dengan limpah kurnia dia sekarang sudah bekerja sebagai seorang juruteknik dan berpendapatan lebih daripada RM2,000 sebulan. Okay, so college community, kursus-kursus di college community adalah untuk murid-murid below par, di bawah merit, di bawah sederhana. So I would say merit di bawah 45. Dan murid
di bawah 45, even 40 dan ke atas masih boleh cuba untuk diploma teknologi di EdTech. So saya highlight dekat sini ya. Di EdTech ada, nak bagi color apa agaknya, color biru. Okey, diploma teknologi. Ini JMTI ada diploma teknologi. Ingin saya sebut seorang murid saya juga dari aliran sastera. Saya highlight color orange dekat sini, dari aliran sastera sedang mengikuti diploma teknologi elektronik di JMTI, dan merit murid ini adalah lebih daripada 60. Walaupun diploma teknologi, saya syorkan dia mohon sebab mereka duduk tidak jauh daripada Japan Malaysian Technical Institute di Simpang 4 Pulau Pinang, dan Japan Malaysia Institute, Japan Malaysia Technology Institute ini is satu tempat yang boleh dikata berprestij sebab dia melibatkan usaha sama dengan teknologi perindustrian di Jepun. Calon tersebut adalah calon SPM 2019. So apabila disemak trend permohonan ketika itu, memang kursus tersebut tak ramai yang mohon, lebih 200 lebih sahaja. Ada 2 kursus di JMTI, cuma 200 lebih permohonan saja. Kalau saya tak silap adalah teknologi pembuatan, dan murid ini dapat masuk ke JMTI untuk diploma teknologi. Okey. Pesanan saya kepada calon-calon yang mempunyai merit yang rendah, okey, 35, 30 walaupun 25. Saya pernah jumpa kursus-kursus sijil di ILP untuk SKM semua ini, atau di IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara. Okey, sijil-sijil teknologi ini, ada di antara sijil-sijil teknologi ini yang menghendaki anda mempunyai merit serendah 24. Okey, anda merit serendah 24, sila mohon, jangan tak mohon, jangan duk fikir fail itu, fail ini, mungkin tak layak, malas nak buat, tak nak buat. Okey, so tolong ingat, anda empunya tuah sebagai rakyat Malaysia, di mana peluang disediakan, dia kira anda hendak atau tak hendak sahaja. Itu saya nak cakap sebagai rakyat Malaysia. Tolong gunakan peluang, segala peluang yang disediakan. Pergi buat sijil pertanian sekalipun. Mana tahu ada rezeki, ada tanah sebidang di belakang rumah, boleh usahakan. Pertanian adalah perniagaan, dan macam-macam kursus ada di sini. Saya ingin memberi pesanan kepada calon-calon bukan Melayu, bukan Islam, bukan Bumiputera. Sila teliti betul-betul apabila memohon untuk kursus-kursus di UiTM, di UNIZA dan juga UIA. Pelajar-pelajar cemerlang khususnya, sila baca dengan teliti syarat. Sebenarnya bila semak kelayakan tu dah boleh tahu dah sama ada boleh. So jangan mohon berdasarkan Excel sheet ini. Excel sheet ini dia merangkumi semua. Okey. Saya nak tunjuk, saya ada satu yang saya tertarik di satu kursus yang saya tertarik, yang kebanyakan anda mungkin tak tahu keboleh pasaran adalah yang ini. Okey, saya bagi warna merah membara dekat sini.
adalah Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kalau anda semak trend permohonan Diploma Keselamatan, mari kita tengok sama-sama di SPM ke Universiti Malaysia Pahang, Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tu dia. 5,000 lebih memohon untuk masuk satu universiti dan purata markah merit adalah 81. So saya cuma nak bagi tahu this is a very good program, tapi bila tengok trend permohonan garis pun tak nampak. Mungkin jumlah tempat yang disediakan agak sedikit. So ini untuk pengetahuan. Jangan bila baca Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan you rasa macam tak popular. Tidak. This is a very good course and you will have a very good future. So kalau calon-calon yang ada purata markah merit, jumlah markah merit anda 85 dan ke atas, boleh cuba untuk masuk ke kursus ini. Jika anda berminat, sila buat sedikit research mengenai health, occupational safety, occupational health and safety, something like that lah.